disebabkan oleh guna tanah ataupun jalan raya. Ni semua semua. Ni komen untuk semua. Maksudnya sekiranya dia letak bersebelahan, kalau guna tanah komersial tu dia kena duduk sekali bubble dia. Okay? Faham Faham Puan. Okay. Okay, so Anis Akilah kita nak tengok. Fatihah dulu. Fatihah. Sekejap Puan. Nampak tak Puan? Okay, nampak. Tak nampak lagi. Sekejap. Ni baru slide baru kosong. Okay. Okay. Fatihah tak siap lagi Belum. Kenapa awak punya tapak kajian ni terbalik ni? Terbalik kan tapak ni? Terbalik ni. Awak punya ni. Lepas tu kawasan lapang ni kenapa ada kontur pula ni? Berkontur. Bukan kontur tu apa? Macam saya ada letak macam tasik lah dekat situ. So dekat tengah ni. Okay. Tasik ni salah satu elemen kawasan lapang kan? So tak perlu letak dia. Kalau dalam bubble kita tak perlu bubblekan lagi. Dia tak boleh macam tu. Tak boleh. So kena bubble kan. Dia kalau tasik tu salah satu elemen dalam kawasan lapang. So kita tahulah nanti bila awak terangkan dia punya elemen-elemen ni barulah awak detailkan. So nanti cari gambar lah ilustrasi bagi kawasan lapang kamu terangkanlah dalam komponen bagi kawasan lapang yang di kawasan plan pembangunan di plan konsep yang kamu cadangkan ni terdapatnya tasik. So kita tahulah dalam tu ada tasik. Nanti awak kena explain lah. Okay? Okay Puan. Okay. So itu industri, komersial lagi. Lagi apa tu? Perumahan SS tu. S apa tu? Kat atas tu. Tu perumahan tu yang mana orange tu. Okay, itu perumahan lagi. Yang sebelah sini tu? Ni komersial. Yang ni saya tak tahu lagi nak letak apa. Yang kosong ni. Yang besar sekali ni apa dia ni? Ni Ya. Yang ni perumahan. Okay, ni perumahan. Yang S sebelah kiri ni? Yang ni pun perumahan. Perumahan juga. Okay. So nanti siapkan jalan tu nampak dah ada lah. Okay lah. Okay. Tadi kenapa lambat Fatihah? Sebab line saya slow. Check Puan yang link tu saya tak dapat. Okay. Okay, kita tengok Anis Akilah. Sekejap Puan. Okay.
Keluar tak? Dia punya ni. Apa dia? Sekejap tak keluar lagi, dia baru share screen tu. Nampak kan? Okey, nampak. Kecil, besarkan sikit slide kan boleh? Puan? Okey. Jalan tu macam tajam sikit kan. Nanti kalau ni awak kena lembutkan sikit dia punya ni. Lukisan tu. Lepas tu tengah-tengah tu tak payah ada robot ni. Okey, Puan. Lepas tu jalan yang berlekuk ni awak pakai sebagai apa? Nak menunjukkan apa ni? Pembahagi di antara komersial dengan apa tu? Sebelah tu tak nampak sangat. Parking. Parking ni kenapa perlu dalam parking? Taman. Kawasan lapang. Ya, kawasan lapang. Okey. So kawasan lapang kamu duduk dekat, lepas tu dia ada jalan yang berketak-ketak tu menunjukkan apa? Menunjukkan apa tu? Menunjukkan macam penghalang bagi komersial ni. Oh, kenapa nak halang dia daripada guna tanah kawasan lapang tu? Kalau buat industri berat ke kat sini ada pencemaran, nak asingkan daripada perumahan boleh lah. Apa dia? Kenapa? Dia kena ada justifikasi kenapa awak letakkan elemen tersebut. Setiap elemen yang ada dalam menyu tapak tu kamu kena ada alasan lah, ada sebab kenapa. Okay. Lepas tu parking ni hari tu saya tak ada mention suruh letak guna tanah parking. Parking ni lepas tu besar juga tu. Lagi besar daripada kawasan komersial. Nampak macam elemen kamu ni. Fatihah boleh, Fatihah pula dah apa siapa ni? Anissa Kilah. Ya. Macam mana ni? Parking ni tak perlu Okey, Puan. Letakkan bubble lain lah. Okay, guna tanah lain. Okay, so kena baiki sikit lah jalan. Jalan, lepas tu Bible diagram kamu ni baiki. Okay, lepas tu anak panah keluar ada satu ni je ke? Yang lain-lain tu tak keluar ke? Belum letak. Okay. So yang ni draft dulu kan? Yang ni bukan yang final nak pakai kan? So nanti kena baiki, okay?
Boleh? Boleh Puan. Okey. So, boleh ni lah tambah baik awak punya. Tambah baik penyimpulan konsep. Okey, kita tengok Najatul Faika pula. Okey, Najatul Faika ambil daripada sarang lebah. Okey, apa? Bubble ni nampak okey dah. Cumanya susunan apa? Yang jalan raya tu anak panah dia kena keluar ke tapak. Sebabnya jalan ni dia jalan sedia ada tu kena ambil kira Dia jalan ni akses ke jalan sedia ada. Nanti awak kena tunjukkan jugalah apa jalan yang sekitar tu. Okey? Jalan sekitar tu. Okey. So jalan sekitar ni dia ada jalan yang depan Taman Aman tu, Taman Seri Aman. Lepas tu jalan depan Jawata tu kena ada juga dengan jalan di bawah ni lah sebelah taman sebelah kilang Pemintek kan. Sebelah tu. Okey. So bubble ni dah okey dah, cumanya boleh tambah baik lagi letak macam shadow sikit. Bagi nampak cantikkan lagi dia punya ni. Okey. Okey Puan. Okey. So boleh combine dengan colour pencil pun boleh juga. Okey. Okey, nama dia Honeycomb City. Dia ada nama dah. Okey, lepas dia jatuh siapa? Akram. Akram Hasif. Okey, Akram. Ni aspirasi daripada apa ni Akram? Ya Puan. Aspirasi daripada apa? Ni inspirasi daripada lalat. Daripada? Tak dengar. Lalat. Lalat. Ha. Okey, mana bentuk lalatnya? Yang atas tu, dia punya mata yang 2 bulat tu. Okey, Yang bawah okey. tu dia punya sayap. Okey. So tu ada perumahan. Ni apa industri ni? Yang banyak ni industri. Komersial mana komersial? Yang industri bawah sekali yang melengkung. Okey, komersial yang mana? Komersial yang tengah-tengah. Yang biru. Okey. Perumahan nanti yang kena- colour koko.
Warna coklat ni lah. Okey. Yang dua atas sebelah kosong lapang dengan bawah tengah, dekat tengah tu apa dia? Yang tengah ni commercial. Yang tengah ada komersial, bawah komersial tu? Antara komersial dengan industri tu? Antara komersial dan industri? Ada dua. Okey, tak yang bawah yang colour apa? Oren ke merah tu? Oh, ni kemudahan. Kemudahan awam. Mudah awam. Okey. Institusi tak ada. Nak punya ni. Institusi tak ada ke? Dia sekali dengan kemudahan awam. Okey. So nanti kena terangkanlah dekat elemen yang dia punya apa? Spesifikasi tu elemen-elemen yang kamu masukkan dalam kamu punya plan konsep. Oh. Okey. Okey, kita tengok Farid punya pula. Okey. Inilah plan konsep tu. Inspirasi saya ambil dari paru-paru. Tak pun organ badan. Ya? Bergema lah Farid. Aspirasi daripada paru-paru tu. Okay, nampak bentuk tu dah ada dah. Cumanya nanti kamu mau detailkan dia punya elemen-elemen ni. Nanti masukkan spesifikasi. Daripada paru-paru. Tak pun organ badan manusia. Okay. Okay, so okay. So yang dekat dua bawah ni kawasan industri. Okay. Yang ni apa ni? Macam kemudahan lah. Saya letak balai kat sini. Ni pun kemudahan. Saya letak masjid. Yang ni kawasan institusi. Yang dua ni komersial. Yang ni perumahan. Yang ni utility. Yang ni kawasan lapang. Okay. Yang kemudahan tadi awak cakap nak letak masjid dengan institusi tu, dia adalah guna tanah yang sama. Dia kena sekalikan dia punya bubble Dia sebab tak dipisahkan dengan jalan. So kena sekali tu. Oh. Okay. Nanti saya sambung. Okay. Okay Farid. Boleh baiki yang tu dan anak panah ni pun kena keluar ke jalan sedia ada lah dekat kawasan atas dengan bawah ni dah ada jalan kan. So anak panah ni kena menghubungkan ke kawasan yang jalan sekitar tu kena tunjukkan juga dalam plan konsep kamu. Okay. Oh macam dekat dalam kawasan sini Puan? Bukan. Ni kawasan yang kat luar tapak ni kan dah ada jalan sekitar ni. Jalan sekitar dia kena tunjukkan jugalah. Jalan dekat depan Pemintex kan. Lepas tu dekat Taman Sri Aman ni, ni kena tunjukkan. Okay. Tu pun kalau saya macam boleh ke kalau saya letak macam ikon pokok-pokok dekat kawasan sini? Bagi asingkan kawasan industri ni. Sebab saya fikir nak jarak kan. Dia kalau nak jarakkan macam tu, kena letakkan bubble kawasan lapang lah, kawasan hijau. Okay? Kawasan hijau sebabnya dia tak boleh letak yang elemen landscape dia punya pokok-pokok tu sebabnya yang tu adalah plan nanti plan layout tu kamu buat master plan tu baru boleh kamu tunjukkan pokok-pokok tu. Jadi plan konsep kita tak tunjukkan lah. Oh gitu. Alright. Okay. So saya sekarang ni masalahnya jalan dengan bubble ni lah yang tak sambung ni. Okay Puan. Okay. Terima kasih Puan. Okay, sama. Okay, bentuk yang kamu pilih ni tak susah sangat lah. So boleh cadangkan jalan yang senang dalam kamu punya kawasan kajian.
Okay, so kita tengok Balkis pula. Ya Puan. Nampak tak? Belum lagi. Okay, baru nampak. Ni nama ni kena ni Balkis yang macam saya komen tadi. Okey. Okay, lepas tu oh, ni pun sama. Awak letakkan bubble sama ni. Commercial sebelah commercial juga. Ni apa ni? Apartment? Kat atas ni, apartment. Ni kalau apartment guna tanah apa? Sesuai tak apartment letak dekat tapak kajian kamu ni? Kamu cadangkan ni? Sebab kat sini tak ada apartment, so saya sesadangkan nak letak. Dekat jalan utama juga tu, depan jalan utama. Okay. Awak kena ada justifikasi justifikasi yang kukuh lah kenapa letak apartment. Okay. Tapi nanti kena letak bubble perumahan lah tu. Jangan tulis apartment, tulis perumahan. Nanti dekat yang justifikasi tu baru awak explain. Cadangan perumahan apa, jenis apa. Okay? Okey Puan. Kemudian kondominium, amboi. Apartment, kondominium. Macam tak sesuai je awak punya tapak kajian yang nak cadangkan tu. Tapak kajian ni dekat Citra. Bukan kat KL tau, Balkis. Persediaan untuk banjir ke? Ni musim-musim banjir sekarang ni. Lepas tu depan jalan utama. Dia bila depan jalan utama ni dia selalu kalau macam apartmen, kadang perumahan berbilang tingkat ni dia biasa dekat kawasan-kawasan yang dia apa? Dia tidak sebab dia apa dia akan menghalang pandangan. Kalau kata view tu terhalang daripada kawasan komersial, kawasan perumahan lain terhalang dengan perumahan yang tinggi ni. Bangunan tinggi. Lepas tu kalau letak kondominium sebelah teres ni, dia bubble yang sama perumahan. Kena sekalikan lah. Tapi itulah kondominium saya tak cadangkan lah letak sini. Tak sesuai dengan tapak kajian kamu. Okay. Lepas tu apa ni? Office, industri. Kalau office, institusi Institusi apa nak cadangkan? Okay. Lepas tu apa ni? Open area. Open area tu kawasan lapang Saya tak berapa nampak tulisan kamu ni. Ada yang kabur. Sebab saya tak pekatkan lagi. Itulah, saya tak berapa nampak. So tak boleh nak komen sangat lah. Nanti kalau ni elakkan bubble yang terlalu kecil sangat. Macam atas yang belah kanan ni. Yang belah kanan ni kecil yang sangat ni. Apa dia ni? Belah kawasan komersial ni. Saya nak buat apa tu? Apa nama dia? Utility lupa. Tanya siapa tu? Kawan saya. Tanya kawan awak. Awak punya plan konsep Okay. Jalan tu kau boleh kurangkan sikit. Banyak sangat jalan tu. Okey Puan. Saya tak nampak pula bentuk balon udara panas ni dekat dalam kamu punya plan konsep ni. Mana satu bentuknya? Ini dia punya bawah tu. Mana satu dia punya bulatan tu. Ni. Tu bentuk dia nak daripada mana tu? Itulah kena tunjuklah juga daripada bubble tu tunjukkan dia punya ni nampak. Nampaklah sikit jangan tak nampak langsung. Ya Allah berjambut. Okey. Okey Puan. Okey, Iqbal.
Amboi screen apa? Laptop kamu game kuat main game ni. Fun. Ha? Okey. Aspirasi bunga raya, kelopak bunga raya. Saya ada buat 2 tau Puan. Okey. So nampak kemas lah punya ni. Cumanya okey kejap, yang anak panah dekat tengah-tengah ni. Anak panah dekat tengah-tengah simpang ni, yang ni tak perlu anak panah lah Yang ni buat kotak je. Anak panah ni tunjukkan kawasan, maksudnya dia keluar daripada Just satu anak panah je lah. Satu anak panah yang keluar ke ni lah. Okay. So kelopak ni kat mana ni satu? Kelopak banyak kan kelopak? Yang mana satu ni? Ni satu, ni satu, ni satu. So ni satu. Dia sebenarnya gabung tapi saya buat kawasan lapang kat sini. So ni sebenarnya dia punya yang warna merah dengan bintik-bintik ni, tapi kalau nak buat nanti tak muat sangat, dia terlampau compact. And dia punya ni lah sebelah bawah dia tu dengan sini. Tapi saya besarkan. Okay. Industri pun banyak juga macam Eugene tadi Banyak juga industri kamu masukkan dalam kamu punya site. So ni industri jenis apa ni? Kamu kena decide industri jenis berat ke, sederhana ke? Boleh. Okay. Dia kalau industri berat ni dia kena ada zon penampan di sekeliling dia. Kalau letak di sebelah apa tu ada kemudahan tu nampaknya. Kemudahan apa institusi? Yang belah tengah ni saya buat institusi. And then sini masjid dengan kubur ataupun dewan orang ramai. And then sini macam hospital ke, balai polis ke, balai bomba. Sebab sini kan antara komersial dengan industri, and then ini perumahan. Just kalau dia tertengah ni center untuk pergi kat semua tempat. Okay. So kena ada justifikasi nanti penerangan. Okay, 2. Buat 2 kan? Ni nampak macam, ni nampak okey lah. Lagi satu, tengok. Tapi kalau yang ni pula Puan, dia ada roundabout. Tapi Puan tak nak roundabout kan? Ataupun ni Puan boleh terima? Buang robot tu. Sebabnya robot ni dia apa? Tak sesuai. Ni dekat kawasan tapak kajian kamu. Sebab saya dah terguna art line. Jadi nak saya correction tape ke Puan? Lukis je lah lain. Nanti awak kena warna juga dalam bubble tu kan? Pakai correction tape tak cantik lah. Nampak tak? Nampak kan? Ada defect sikit. Ada defect. Ikutlah kalau kata tak nampak nanti awak boleh ni hidekan defect tu. Boleh. Alah, lukis ni berapa minit je kan? Sekejap je. Tapi dia tak sebiji macam ni lah. Tapi nampak lagi yang ni bentuk dia kelopak bunga raya tu. Ya, Puan. Yang ni lebih sesuai. Okay, so ada kena justifikasi nanti terangkan. Okay. Lepas tu ni saya macam tulis lah kenapa saya pilih bunga raya. Okay. Okay. So dah ada dah awak punya ni Tapi justifikasi tu saya tak buat lagi. Ini just macam kenapa saya pilih bunga raya. Sebab dia kan bunga kebangsaan Malaysia. Dia macam nampak kebanggaan lah bila kita buat konsep macam tu. Okay. So nanti kena terangkan lah nanti masa present Itu nanti next slide justifikasi yang saya buat. Okay. Justifikasi tu nanti maksudnya, nanti tak apa, lepas ni saya terangkan. Justifikasi tu macam mana. Okay? Baik, Puan. Okay. So, seterusnya siapa? Aisyah. Saya, Puan. Sekejap.
Puan. Ya. Aisyah punya saya bentangkan. Sebab kita nak Okey, okey. dia pilih kan, saya tak ada line. Okey. Tak apa. Saya punya pun inspirasi daripada snowflakes. Snowflake. Okey. Yang belah kanan, yang oren belah kanan tu kan, yang ada tanah lapang yang kecil tu, warna lawam. Yang belah kiri yang orange, dia macam bukan orange tu puan, tapi tak tahu kenapa dia nampak jadi warna orange. Yang situ perumahan dengan infra. Saya dah buat petunjuk dia kan. Itulah. Dia macam orange. Kita tahu jadi warna perumahan kamu. Kena cari warna yang nampak beza ni nanti. Okey, jalan kamu ni nampak banyak sangat. Kalau kamu nak ambil inspirasi daripada snowflake ni, bentukkan dengan bubble dia tu. Ya? Bukan daripada jalan lah, sebab nanti kalau tidak jalan terlalu banyak. Okey? Oh. Lepas tu jalan ni bahaya ni, awak punya akses ni bahaya. Simpang tajam. Okey? Lepas tu bubble ni sebelah-sebelah ni, contohnya macam industri ni, dia duduk sebelah-sebelah. Macam kemudahan ni pun sama, duduk sebelah-sebelah. So dia kena sekalikan. Tak dengar? Tak dengar ke? Dia stuck puan. Ya. Kamu punya yang bubble diagram tu, sekejap saya check lah tulis kat situ bubble diagram kamu. Dengar kan bubble diagram? Okay. Dia yang duduk bersebelahan. Yang sama. Contoh macam industri. Yang atas tu. Dia kena sekalikan bubble dia. Dia tak boleh asingkan lah. Walaupun industri yang berbeza lah. Okay. Macam kemudahan bawah tu pun So kena tengok balik. Jalan ni. Jalan ni tak sesuai. Awak kalau nak buat aspirasi dia bentuk tu, awak kena pilih mana satu jalan akses yang paling utama. Okay. Akses utama. Awak nak jadikan dia aspirasi lah. Jalan ambil utama daripada dah. satu. Pilih jalan utama je. Nak pilih yang menegak ke. Lepas tu yang bentuk-bentuk lain tu awak pilih buat bubble lah. Okay. Kan dia ada macam cabang tu kan. Yang lain tu. Okay. Okay. Yang penting penerangan nantilah masa awak present nanti. Okay. Okay. Okay, kita tengok Adriana pula. Sekejap ya puan. Okay. Nampak tak puan? Okay, nampak. Ni siput. Ni saya SpongeBob buat inspirasi dari cengkerang siput. Ni siput SpongeBob ke? Okay. Okay. Okay, cengkerang siput. So jalan ni nampak dah dia punya apa? Dia keluar tapak ni betul lah ni. Okay. Yang lain-lain boleh tengok ni. Maksudnya yang saya cakap keluar tapak tu maksudnya macam ni lah Tapi awak kena mention yang jalan sekitar tu. Kena letak juga. Tapi yang bubble kamu ni lah. Bubble kamu yang saya nak komen kat sini. Bubble kamu ni tak penuh. Yang elemen-elemen macam perumahan. Okay, perumahan ni okey lah duduk. Dia dah sampai hujung tapak ni. TNB ni. Dia tak perlu letak TNB. Letak infra je kalau nak masukkan. Infra. Nanti dalam justifikasi baru explain lah. Apakah elemen infra yang awak nak masukkan dalam set kamu. Okay. Lepas tu perumahan. Okay. Lepas tu yang kosong-kosong ni.
Maiden ni kawasan komersial juga. Tak perlu bubble berasingan. Dia kena sekali kan. Melainkan awak letak guna tanah lain lah dekat tengah-tengah ni. Okay Adriana, dengar? Okay Puan. Okay, sekolah, mention institusi ya. Institusi, lepas tu, okay. Perumahan industri. Ni kawasan kosong kat bawah ni pun kena penuhkan ya. So bentuk tu okey lah. Okay Puan. Okay. Okay, kita tengok Faris pula. Terima kasih Puan. Okay, sama. Tengok Faris. Ya Puan, sekejap Puan. Okay. Puan nampak Puan? Okay, Sebab saya tak nampak. tengok lagi Puan. Tadi nampak dah. Ni tak ada dah. Mana? Okay. Tak nampak apa lah Faris. Awak punya lukisan. Sebab saya tak Mana siap lagi dapat? Puan. Ha? Tak siap lagi ni? Lagi. Jalan tu nampak tak ni? Inspirasi daripada apa ni? Saya inspirasi daripada saya tak tahu Puan. Ha? Macam bentuk cabang 3. Apa? Bentuk cabang 3. Cabang 3? Tak dengar Faris. Apa dia? Saya pun tak tahu Puan. Tak siap lagi. Tu, tak boleh nak komen lah. Okay, tak apa Faris. Nanti buat dulu. Puan. Okay, kita tengok siapa next. Akilah. Puan nampak tak? Okay, nampak. Itu Akilah tunjuk Okay, jalan ni bahaya ni. Awak punya plan konsep ni. Dia bercabang 3 segi tu. Okay, dia bertemu dekat selekoh tajam tu. Susah juga nak buat jalan raya nanti kalau kata nak buat lepas plan konsep dia akan awak hasilkan layout. Tapi dalam projek 3 kamu ni, semester 2 ni tak ada lah kamu hasilkan layout. Cumanya dia akan menyusahkan kamu nanti kalau stage yang seterusnya. Jalan-jalan raya tu kamu pilihlah satu jalan je, buang satu jalan tu. Oh ma. Dia punya jalan tu lah sebabnya tak sesuai kalau kawasan dia punya akses tu tidak selamat. Untuk kamu punya tapak kajian. Untuk mana-mana lah kawasan. Jadi kalau ni kita elakkan selekoh tajam. So kamu kena selesaikan isu jalan raya ni macam mana kamu nak bentuk jalan raya yang selamat. Bagi kawasan kajian kamu yang menunjukkan aspirasi daripada padi ni kan. Boleh Akilah. Elemen-elemen tu okey dah perumahan. Cumanya bubble tu saya tak nak lah buat terlalu rigid.
ikut bentuk butir-butir padi ni. Sebab kalau ikut bentuk butir-butir padi ni sangat, nampak macam terlalu, dia tak lembut. Kalau macam pelan konsep ni, dia awak kena, bubble dia kena bentuk macam nampak bentuk bebas lah. Ni kalau buat bulat-bulat semua akan ada lopong-lopong kosong ni. Okay. Lepas tu kawasan lapang nampak macam sikit sangat ni. Dia jalan sedia ada ni, kawasan utama, ada jalan utama dekat luar ni kan. Ni kawasan lapang ni betul-betul dekat sebelah jalan utama ni. Fikirkan kawasan lapang ni biasa kita letakkan di berdekatan dengan kawasan perumahan. Memang sebelah tu ada kawasan perumahan lah, tapinya pastikan dia selamat lah daripada akses jalan utama. Ataupun kalau kata ni awak kena ada justifikasi yang kukuh lah kenapa awak letakkan kawasan lapang di sini. Okay Akilah? Okay Puan. Okay. So kena baiki lagi lah awak punya pelan konsep ni. Boleh fikirkan alternatif jugalah bukan yang ni saja, boleh draft beberapa yang ambil daripada inspirasi yang sama. Okay Akilah, kita tengok Nabihah pula. Okay, terima kasih Puan. Sama. Puan kejap Okay. Puan nampak tak Puan? Okay, nampak. Ni jalan banyak juga Nabihah Elakkan jalan banyak. Mana jalan keluar ni? Tak ada jalan keluar. Berpusing dalam tapak kajian kamu je. Ni idea tu dah ada lah bentuk dia. Cumanya jalan tu. Tak ada jalan akses keluar. Mana yang nak panah keluar? Okay. Baik Puan. Lepas tu kurangkan jalan. Okay. Yang perumahan-perumahan ni. Okay, sebelah-sebelah ni perumahan. Semua perumahan dekat ni. Sekeliling ni. Elakkan letak jalan utama dekat bermisah di antara setiap perumahan. Okay, awak pilih satu sajalah jalan di dalam kawasan tapak kajian kamu. Baik, bentukkan yang lain-lain tu dengan bubble tu lah. Okay. Baik Puan. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke ni? Nabihah macam nak tanya Tak ada Puan, tak ada. Okay. Kita tengok Aini Syafiqah. Saya ni Puan. Nampak tak Puan? Okay, nampak. Saya silap letak perumahan kat sini. Sama guna tanah kena sebelah-sebelah, dia tak boleh. Tu dia kena sekali kan. Kalau letak kat kemudahan ni boleh tak Puan? Tak boleh juga. Tak boleh sebab dia sebelah tu. Sebelah sekali juga. Oh, okey. Jalan raya bawah tu kenapa tak ada anak panah keluar? Bawah ni apa? Awak punya ni pakai Kuricolor ke pakai apa ni? Dia boleh combine awak punya lukisan ni dengan color pencil. Guna Kuricolor semua. Pakai color combine lah color sebab pakai Kuricolor dia dia terang sangat, dia punya macam coklat tu pekat kan.
So boleh combine dengan colour lain, colour pensel. Mungkin border dia je buat tu kan. Okay. Kalau warna oren tak nampak sangat kan sebab dia soft. Warna apa? Ni kemudahan awam ni. Yang kat atas ni. Tu combine colour lah dengan warna lain. Okay. Masa beli tak try dulu? Try dah. Saya tengok macam okey tapi dia soft sangat bila kat kertas tu nampak okey je. Dia jadi PDF dia tak nampak. Bila ambil gambar tu tak nampak. Oren. Oren. Ya, dia tak nampak. Awak buat brightness kot. Dia punya ada dia kalau kuri color dia ada dia punya. Dia punya apa? Dia punya warna tu nampak berbelak-belak tu. Berbelak-belak tu. Dia sekali je awak kena bila lalukan tu warna tu kena sekali. Okey, fine. Kena banyak kali try practice. Dia kalau kata awak nak elakkan macam ni, dia kalau sebab kuri color dia agak pekat kan. Awak buat border dia. Lepas tu dalam tu pakai color pencil. Okey, puan. Kan? Okey. 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 Cuba Puan nak tanya yang puan kata buat jalan tu belah kanan dengan kiri ni kena ada juga belah kiri ni sedia ada tak ada jalan kan? Mana ada? Okey, tak kanan ni. Kat depan Yawata tu. Ke sini jap sini sebelah. Dapat kajian kamu. Ni hujung Polimas ke? Itu saya suruh ambil semua kan? Hujung sebelah tu sungai kan? Depan bawah ni. Bawah ni dengan kiri ni. Okey, puan. Kiri ni kan ada jalan kan dengan atas ya. Okey, puan. Okey. Terima kasih. Tapi dekat lekuk tu tak ada jalan saya rasa. Yang jalan tu straight je lah. Okey. 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 Okay, kita tengok. Tadi Aini kan? Ashirah pula. Ashirah tak tunjuk kan? Okay. Puan nampak tak? Okay, nampak. Saya ambil inspirasi daripada daun keladi. Okay, mana satu jalan tu Ashirah? Yang halus kecil tu je sebab saya tak buat. Sebab saya nak dia macam daun keladi kan dia banyak dia punya jalur je kan kiri kanan dia kan buat jalur. Dia punya tu so saya buat macam lebih kurang macam tu kiri kanan tu. Tapi saya tak sampai hujung lagi lah buat sebab saya tak sebab ada kosong yang tepi sebelah kiri tu sebab saya tak tahu nak letak apa lagi. Ni kalau macam ni dia tak boleh ada garisan-garisan tu ya? Garisan-garisan dia di antara bubble tu. Yang lorek-lorek tu apa dia tu? Kawasan lapang sebab saya macam saya nak macam setiap bahagian jalan tu kiri kanan dia macam ada landscape hijau semua sebab saya suka macam tu nampak suasana dia cantik. So sebab tu saya ambil inspirasi daun keladi. So buat spesifikasi lah nanti yang tu tak apa terangkan dekat elemen dia. Okay, boleh puan. So tapi yang bubble tu jangan terlalu berpetak Okay, boleh puan. Okay. Elemen ni. Elemen tu saya tak tahu apa sebab tak labelkan lagi. Betul saya tak labelkan lagi sebab saya macam
baru letak-letak dulu susunan dia. Okay, tak apa nanti awak rancang dulu tapi jangan terlalu banyak sangat bubble yang kecil-kecil tu lah Okey, boleh Puan. Okay. Okey Puan. Okay, kita tengok sarabut pula. Puan boleh nampak. Okay. Okey, ni konsep plan saya. Okay. Aspirasi daripada apa tu? Aspirasi daripada BJ. Okay. Oh banyak penerangan dia punya ni. Punya kolam takungan. Kolam takungan infra nanti. Masuk dalam infra. Sempadan dinding. Sempadan dinding tak perlu masuk dalam ni. Yang kecil-kecil ni tumbuh-tumbuhan pun tak perlu tunjukkan dalam pelan konsep. Okay. Tasik ni dia kategori tanah lapang. Sarabut. Okey. Lepas tu kan jalan raya kamu ni, jalan utama, dia punya saya tahulah kamu nak ambil inspirasi daripada seeds, tapinya cuba bentukkan dengan bubble. Elakkan bentukkan jalan tu menyerupai seeds. Biji benih tu. Sebabnya kalau tidak ni bila jalan raya kamu bentukkan melalui ekspresi kamu, dia akan jadi ni simpang 3 yang bahaya ni. Okay? Okay, baik Puan. Okay. Okay, Sarabut. Nanti baiki ya. Okey, baik Puan. Cuba buat beberapa lah tengok bagi nampak. So nanti awak boleh pilih yang terbaik. Baik Puan. Terima kasih Puan. Okay. Kawasan-kawasan kosong tu yang macam sebelah perumahan TNB dekat area TNB ni. Ya. Elakkan tinggalkan kosong tu. Okay? Baik Puan. Okay, kita tengok Hazim pula. Nampak tak Puan? Puan? Ya. Nampak tak? Okay, nampak. Okay. Ni inspirasi daripada bentuk keris. Okay. Elemen-elemen kamu Puan. Okay, anak panah ni kena keluar keluar daripada tapak. Tak Baik, boleh. Tak boleh dalam tapak lah. Itu tunjukkan jalan sedia ada. Lepas tu kat atas tu apa? Kilang. Kilang. Sebelah kilang tu apa? Ni infrastruktur. Okay. Ni bawah tu kawasan lapang. Okay. Sebelah ni loji. Loji ni infra juga Infra. Okay. Lepas tu institusi dewan. Lepas tu kawasan lapang. Kat bawah ni apa ni? Perumahan-perumahan lah Lepas tu komersial. Komersial. Ni infra, ni institusi. Institusi, okay. Ni apa ni? Institusi jugalah masjid kemudahan Kemudahan kawasan lapang. Okay, so bentuk dia inspirasi daripada keris. Okay Azim. Terima kasih Puan. Tapi ada simpang 4 ni Kalau elakkan simpang 4 ni? Elakkan. Sebab perumahan ni. Sebelah dia perumahan.
Kalau ni awak buat satu garisan je pun tak apa ni untuk jalan. Oh, Ni maksudnya tak payah. sampai- Yang tengah ni tak payah. tak perlu. Penuhkan dengan bubble. Okay. Terima kasih Puan. Tapi awak kena nampak lah aspirasi kamu tu. Keris tu. Okey. Okay. Bentuk tu nanti. Baik, Puan. Okay, kita tengok Aiman pula. Terakhir sekali. Ya, Puan. Okey, Puan boleh nampak? Okay, nampak. Amboi, ambil zirafah. Lepas tu dalam tu pun berjalur-jalur. Saya ini adalah sampel. Buat setakat ni saya jadikan sampel dulu sebab saya terbuat roundabout dekat belah tengah tu. Jadi Puan cakap saya letak kan. Jadi saya terbuat. Tapi benda ni dah lama saya buat. Dekat sini Puan boleh Ni nampak. Aiman, kenapa awak pakai pelan tapak lama? Kan dah apa? Dah Ashirah dah bagi dah, koordinator dah bagi yang baru. Maksudnya yang baru tu Bukit Indah tu buang lah. Itu saya suruh masuk kan ke apa? Itu tak ada kan? Masuk Itu kamu bincang macam mana? Saya pun macam tak ada masa depan. Apa dia? Nampak seorang je lain. Saya tidak tahu. Tak apa, mungkin saya buat baru lah Puan. Okay. So yang terbaru itu sebabnya dekat Bukit Indah tu nampak macam ada lebihan ujung tu kan. So macam mana koordinator decide tu? Tetapkan pelan tapak. So awak seorang je lain ni. Kat sini kalau Puan boleh nampak yang line merah tu utility. Biasa utility berada dalam perumahan tu contohnya TNB lah. Sebagai utility lain macam adalah setengah perumahan yang letak loji kumbahan lah kekurangan dalam tu. Kemudian dalam kawasan atas sekali tu tengok perumahan awak letak bubble tu dalam bubble dalam bubble. Maksudnya nak kena lorek juga dalam tu. Macam Dia kena asing kan, dia tak boleh sebab ni dia sama kan, dia tak boleh dia duduk sekali. Oh tak boleh tak boleh. Kan tadi saya tegur lah. Ada siapa tak buat tu? Saya tak boleh. Walaupun benda tu kalau TNB dalam perumahan tak still lagi kena letak kat luar. Asing lah, kena asing dia punya bubble, infra dia. Okay. So, pening nak tengok satu guna tanah ni, kena tengok petunjuk punya. Commercial, lepas tu industri. Industri kenapa pecah kecil-kecil tu? Selalu kosong lapang. Industri pecah kecil-kecil dalam tu. Pecah kecil-kecil? Maksud Puan? Tu sikit-sikit, ada sikit sini, sikit sana, sikit belah. Dia ikut jenis. Macam ada kadang-kadang jenis perindustrian yang ada jenis berat, ada jenis ringan, ada jenis desa punya dalam tu. Dia kalau industri ni, dia selalu sekelompok, dia tak boleh duduk sikit sini, sikit sana. Dia berkelompok duduk satu kawasan. Okay? Okay. Kadang-kadang kalau industri dalam bentuk load kedai macam mana? Yelah, tapinya kebiasaannya dia tak banyak lah industri. Industri itu kalau boleh kita elakkan, dia ada satu kawasan yang kamu, sebab kawasan kat tapak kamu ni tak besar sangat. Kalau kata satu dia duduk dekat lot kedai, pilih satu kawasan je yang awak nak mention dia sebagai guna tanah industri.
Tak payahlah buat banyak sangat. Okay. Okay, baik. Okay, macam banyak sangat pecahan bagi industri ni. Okay. Lepas tu apa lagi ni? Apa nak pening tu nak baca punya ni. Commercial. Memang buat yang lain lah. Apa tak pening nak komen ni. Nak baca punya petunjuk ni jalur-jalur ni. Tak ada warna ke? Saya nak boleh je saya warna tapi itulah ni sampel kan. Itulah pening. Baiklah awak label dengan lagi bagus. Awak label lagi bagus kawasan tu. Aduh. Lepas tu inspirasi kamu dah kamu ambil zirafah. Lepas tu yang ada zirafah kartun tu yang lain tu tak payahlah masukkan. Itulah. Kulit zirafah tu awak punya apa? Corak zirafah tu nak masukkan dalam ni. Aiman. Sabar je lah. Corak tu kan. Aduh. Aiman ni memang suka lain dia yang lain. Tapak dia lain. Corak pula pakai. Aduh Aiman. Dia pun jam. Macam tu lah kehidupan saya. Okay. Aduh. Okay. Nanti Aiman buat ni baiki. Okay, boleh stop share. Terima kasih Puan. Okay, sama. Okay. Okey, saya dah tengok semua draft kamu. Cumanya adalah yang baik, ada yang kurang sederhana apa kan. Tapi sebab hari ni draft lagi kan. Jadinya okey, saya nak komen yang ni umum lah untuk semua. Mula-mula sekali bila kamu buat plan konsep, kamu kena letakkan jalan raya sekitar tu. Jalan raya sedia ada. Jalan raya sedia ada tu maksud saya awak kena sekejap. Saya ada lukis lah ni. Dia punya jalan raya sedia ada ni. Saya nak snap picture ke? Saya tunjuklah ni kat kamera ni. Okey, nampak tak? Ni side kamu. Sekejap. Saya tunjuk atas ni. Dia akan terbalik lah sebabnya kamera saya ni kan webcam ni. Nampak tak? Nampak tak semua? Nampak Puan. Saya lukiskan ni. Saya lukiskan saya tunjuk yang ni lah. Ni jalan raya sedia ada. Ni semua semua kena ada lah ni. Ni jalan raya yang atas ni. Okay. Ni sekeliling yang ni. Dekat bucu ni tak perlulah. Yang bucu ni. Okay. Bucu ni tak perlu. Lepas tu bawah ni. Bawah dekat pemintex ni. Itu kena ada lah. Okay. Lepas tu. Okay, contoh kalau kamu nak buat plan konsep kamu. Okay, katalah. Okay, ambil aspirasi ada apa-apa lah. Contoh kata, okay, saya sekarang ni saya nak. Okay lah, draft saya punya plan konsep ni. Katalah saya nak buat bentuk. Tapi tak apa nampak kan yang saya lukis. Lukis pakai pensel tu. Nampak tak? Dekat tengah-tengah nampak? Nampak? Nampak sikit Puan. Okay, katalah bentuk kamu. Katalah saya ambil ni bentuk katalah mouse. Mouse tertikus ni. Okay, sekarang ni dekat saya ambil mouse tu dia ada satu jalur kat tengah ni kan. Jalan raya ni. Lepas tu kamu boleh buat bubble tu lah yang membentuk aspirasi kamu. Okay, yang ni. Aspirasi kamu tu lah. Okay. Lepas tu bila kamu nak warnakan bubble ni, warnakan bubble dia pakai stroke yang ni tau. Sebab Codicolor ni dia pekat.
Contoh kalau kata kamu pakai color. Okey, saya nak tanya, kamu beli Kuricolor ni, yang ni untuk perumahan kan? Dia ada beberapa tone. Kamu pilih warna apa? Ni yang dekat saya ni saya ada 2. Satu 705, satu lagi 767. Ni pekat sikit 767 ni. Kamu yang dekat kamu warna apa? Kod apa? Kod warna apa? Kamu boleh dia option Kamu boleh kalau Kuricolor ni dia warna dia pekat, kamu boleh try katalah kamu lukis bubble. Lukis bubble lukislah Lukis bubble ni. Lepas tu dalam ni kamu boleh pakai warna pensel. Ni nampak semua ni? Nampak tak? Nampak tapi kalau katalah kamu nak pakai color Kuricolor ni. Teknik untuk kamu warnakan Kuricolor, dia tak boleh bertindan-tindan banyak kali berulang. Kamu kena sekali. Satu inilah dia punya ni kena dia duduk, dia kena satu stroke supaya dia nampak ni. Dia tak nampak berbelak-belak macam tu. Faham maksud saya? Tunggu, dia akan nampak tu yang saya cakap ni. Kuricolor ni kelemahan dia sebab dia pekat. So dia akan nampak jugalah belak tu sikit. Tapi kalau sebelum-belumnya kita kurangkan lah. Kurangkan dia punya belak tu. So untuk color kita kena, dia kaedah dia kalau guna Kuricolor ni kita kena dia buat macam ni. Dia buat macam dia pakai, dia awak nak mula tu dia kena ada satu line. Macam tu. Dia macam ni. Contohnya lah macam tu. So nak elakkan dia kalau kamu tak mahir lah, dia akan nampak jugalah belak tu macam mana pun tapi ni dia akan kurangkan sikit lah kalau kamu pakai kaedah stroke macam ni. Macam tu. Dia akan nampak juga, nampak di hujung. So bila apa yang kamu buat, bila jadi macam ni, satu kalau kata tak mahir, tu yang saya cakap, kamu boleh pakai option. Kamu buat bubble. Buat bubble ni, katalah macam ni. Dan dalam dia kamu pakai color pencil ni dalam ni. Okay. Ataupun kaedah lagi lah yang lain. Pakai, bila dah buat ni macam ni, kamu buat ikut keliling tu lah pula. Outline. Keliling, outline. Lepas tu untuk kemaskan keliling tu, boleh pakai mata yang kecil untuk Kuricolor ni, mata kecil ni. So kamu kemaskan dekat dia punya keliling. So dia tak kisah sangat, kalau plan konsep ni dia tak kisah sangat dia keluar. Sebab dia boleh ada shadow. Dia boleh ada shadow kat sini. Tapi yang penting kalau kata nak buat shadow ni kamu kena mahir. Tak boleh lah suka-suka lukis. Dia punya sagi kan dia jadi macam comot macam ni, sagi comot macam tu saya tak nak. Comot yang keluar-keluar macam ni. Saya tak nak lah. Okay. So kalau kata tak mahir, boleh pakai option yang macam ni lah. Buat pakai ni. Lepas tu kemaskan pula pakai color pencil dalam ni. Saya tak ada color pencil nak tunjuk kamu. Lepas tu boleh ikut lagi sekali pakai outline. Okay. Outline macam ni lah. Okay. Allah tak nampak pula dah. Pakai outline ni. Pakai ni lah outline kamu ni. Okay. Tu ada beberapa option untuk kamu buat
kamu punya bubble diagram. Okay. So saya tak nak bila kamu nampak berbelak-belak kamu punya warna tu, saya tak nak kamu color macam ni Kamu color kata yang saya cakap kerana ikut stroke tu, dia kalau yang berbelak-belak tu dia nampak bergaris-garis macam ni tak apa. Tapi kalau dia macam ni, sekejap awak buat macam ni, sekejap macam ni, sekejap macam ni, kejap macam ni. Lagi bila dia kering dia akan nampak comot. Lagi awak ni pula, lagi macam ni pula. So macam ni pula. Nanti bila dia kering dia akan nampak bertindan. So saya tak nak macam ni. Kalau kata ni pastikan kamu punya color dalam bubble tu kemas lah. So stroke dia kena melintang, berjalur. Okay. Faham Faham semua? Faham Puan. Okay, nampak So teknik color pun dia ada teknik dia lah dalam penyediaan plan konsep. Okay, lepas tu lagi satu. Macam tadi ada beberapa yang tunjuk saya pasal tadi Iqbal. Iqbal dah buat dia punya gambar rajah plan konsep kan? Gambar rajah plan konsep dia, lepas tu dia ada petunjuk juga kat tepi tu. Petunjuk kat tepi tu dia type kan? Dia type kan. So saya nak kamu lukis plan konsep kamu lukiskan saja. Petunjuk tu kamu type. Macam contoh Iqbal buat tadi lah. Tak perlulah kamu tulis. Nanti tulis sebabnya follow A dah buat manual. Follow B ni kamu boleh combine. Okay? Kamu boleh combine kamu punya elemen tu lah. Kamu boleh combine kamu punya elemen pula. Bukan elemen, kaedah untuk kamu boleh combine plan konsep, lukis. Yang lain-lain tu kamu boleh type. Okay, masukkan dalam bentuk infografik. Okay, yang tu jelas Jelas Puan. Jelas. Jelas Puan. Okay. Yang kedua. Okay, bila kamu buat aspirasi, tadi seorang je baru buat aspirasi yang penerangan dia, Iqbal juga. So Iqbal dah buat dia punya penerangan. Kenapa dia pilih tadi bunga kebahasaan, itu bunga raya. Bunga raya dia, kenapa dia pilih bunga raya ni, diterangkanlah apa kaitan dia dengan penjelasan dia, kenapa dia pilih bunga raya, lepas tu kaitan dia, bentuk dia dengan plan konsep yang dipilih. Itu kamu kena terangkan. Yang tu setiap seorang individu kamu kena explain aspirasi yang kamu pilih tu dan kaitannya dengan plan konsep kamu. Faham? Faham Puan. Faham Okey, yang ketiga. Puan. Bila dah pilih aspirasi, okey. Yang ketiga kamu kena terangkan setiap elemen yang dimasukkan di dalam kamu punya plan konsep. Yang pertama sekali apa dia? Accessibility. Accessibility itu jalan raya lah. Kamu kena terangkan. Okey, jalan raya dia macam mana? Akses dia menghala daripada jalan raya sedia ada, daripada jalan apa ke jalan mana, keluar ke jalan mana. Okey? Kena terangkan. Sebab jalan raya sedia ada tu dia ada nama kan? Ada nama jalan. So jalan dalam jalan yang baru, jalan baru kamu. Okey? Macam saya punya ni lah. Macam saya punya ni, saya on je balik. Contoh Okey, okey yang ni. Jalan raya saya punya tapak kajian saya ni. Okey, sekarang ni jalan raya saya ni awak kena terangkanlah. Mula-mula elemen ni jalan raya. Jalan raya yang sedia ada adalah jalan apa ni nama dia? Apa nama ni jalan ni? Sektor infra itu?
Ashira, apa dia? Mana Ashira? Ashira Wan Azra dengan Nabiha. Ya Puan. Apa nama jalan ni? Jalan atas ni, dekat sebelah Jalan Sri Aman ni. Dia jalan ilmu depan Polimas kan? Jalan ilmu. Betul, Jalan Ilmu depan Polimas. Okey, yang ni jalan apa? Nama dia? Ini dekat Taman Sri Aman, jalan tak ingat. Sama pun juga yang depan tu pun Jalan Jalan Ilmu Ilmu juga. juga. Betul, Jalan Ilmu juga. Okey, so awak kena terangkan. Okey, justifikasi jalan raya yang dicadangkan di dalam kawasan kajian, kawasan tapak plan konsep kamu adalah, yang ni yang kamu kena explain adalah menghubungkan daripada jalan, yang ni jalan apa? Depan Pemintex. Jalan Taman Siswa ke jalan apa ni? Yang tu Jalan Perindustrian Darul Aman. Jalan Pedestrian menghubungkan dari jalan akses keluar ke Jalan Pedestrian Darul Aman hingga ke Jalan Ilmu. Macam saya punya konsep ni lah. Saya punya konsep jalan saya menghubungkan daripada sini ke sini. So kena explain lah. Dalam, maksudnya yang ni mula-mula jalan. Kemudian terdapat juga jalan sekitar, iaitu jalan jalan ni jalan depan Yawata semua tu kan, depan kawasan komersial Bandar Darul Aman Jaya. So ni jalan terdapat juga akses jalan raya utama. Itu nama jalan tersebut di kawasan sekitar. Kemudian dah terangkan jalan, terangkan apa lagi elemen yang kamu ada. Katalah okey, kawasan lapang. Okey, fokus utama. Apa fokus utama dalam kamu punya plan konsep? Okey, katalah saya punya plan konsep ni saya nak letak yang fokus utama, walaupun kawasan lapang ni kecil, kawasan lapang ni dipilih sebagai nadi utama bagi kamu punya plan konsep. Ni saya punya saya terangkanlah contoh. Ni terpulang pada kamu punya plan konsep lah. Okey, plan konsep, dalam plan konsep yang dipilih, plan konsep yang guna tanah yang dipilih sebagai nadi utama, iaitu fokus utama bagi kamu punya kawasan, bagi kawasan kajian adalah merupakan kawasan lapang. Bentuk, lepas tu awak kena terangkanlah kawasan lapang kamu ni apa elemen yang ada. Ada tasik ke, ada elemen apa. Kamu cari gambar-gambar yang menyokong, cari ilustrasi yang menyokong elemen guna tanah bubble ni. Dalam slide lain lah, slide untuk penerangan justifikasi tu. Okey? Cari ilustrasi yang menyokong elemen tersebut dan terangkan elemen yang terdapat di kawasan kajian kamu tu lah. Plan konsep kawasan kajian kamu. Okey? Puan. Ya? Penerangan ni dalam satu muka surat dengan pelan tu ke? Tak. Berasingan. Berasingan Berasingan lain. Okey, baik Puan. Satu, so maksudnya bila page-page tu nanti satu cover, nanti kamu nak buat presentation ni kan, cover. Lepas tu yang kedua gambar rajah plan konsep kamu dan petunjuk. Okey? Lepas tu aspirasi, slide lain. Lepas tu baru masuk justifikasi, slide yang seterusnya lah. Itu terpulang pada kamu lah nak buat. Kalau dia kata nak buat, nak buat pengenalan dulu sikit, itu terpulang, itu tambahan lah. Buat pengenalan dulu sikit, nak terangkan projek ni berkaitan dengan apa semualah. Okey? Lepas tu, yang penerangan ni, yang tadi, yang maksudnya susunan justifikasi kamu bergantung kepada elemen apa yang kamu nak susun yang utama. Dia akan ikut selepas tu. Macam saya mula-mula saya nak terangkan kawasan lapang. Ini yang utama lah. Lepas tu yang kedua, katalah yang penting sekali guna tanah yang dalam kawasan saya ni, saya nak fokus kepada perumahan contohnya. Perumahan kiri dan kanan. Kenapa saya letak kiri dan kanan ni? Kena terangkanlah kedudukan dia dari segi lokasi. Lepas tu jenis perumahan apa yang akan ada. Lepas tu carilah ilustrasi yang bersesuaian untuk menggambarkan kalau perumahan tu bentuk perumahan macam mana yang macam tadi siapa yang buat apartmen kan? Apartmen kondo tak sesuai lah, saya minta dia buang kan.
Ada cadang kat apartmen lah. So apartmen jenis macam mana? Apartmen yang apa? Dia apartmen ada banyak jenis kan. Servis apartmen. Ada yang kawasan komersial kat bawah dia. Dekat atas tu apartmen. Macam mana bentuk? Konsep. Lepas tu kalau rumah teres, macam mana rumah teres tu? Carilah gambar-gambar yang sesuai kan. Okay, penerangan bagi setiap elemen. Setiap satu ni so kemudahan kawasan lapang, perumahan, komersial. Komersial macam mana bentuk komersial? Dia ikut susunan kepentingan elemen-elemen dalam konsep yang kamu nak. Yang paling utama kamu susun dulu. Kamu terangkan dulu. Kemudian sampailah yang paling kecil, contohnya macam infra. Barulah yang terakhir sekali kamu masukkan dalam justifikasi. Okey, yang tu yang ketiga. Faham Faham semua? Ada soalan? Faham Puan. Ada soalan? Jadi yang jalan luar tu memang panjang macam tu Puan? Yang ni dia kalau dia sekali dia punya itulah nanti saya snap picture. Yang ni jalan saya snap picture, saya masukkan Telegram nanti. Contoh yang kamu punya jalan tu lah. Okey? Baik Puan. Okey, okey. So dia punya jalan tu sebabnya jalan yang sedia ada tu memang kita kena tunjukkan sebab kita nak tahu akses dalam tapak kajian kamu tu yang kamu cadangkan tu dia menghala ke mana. Dia mestilah menghubungkan daripada jalan yang kamu cadangkan tu dengan jalan sedia ada. Itu tujuan dia, kita nak tunjukkan jalan sekitar tu. Ya? Faham Faham Puan. Okey, kejap saya snap picture jap. Okey, ada soalan lagi tak lain yang kamu nak tanya? Muskil untuk penyediaan presentation. Puan nak tanya. Berkenaan tadi Puan ada kata pasal apartmen. Maksudnya apartmen tu kami nak kategorikan dia ikut warna berbeza ke atau sekalikan dalam satu kod warna perumahan? Dia kalau perumahan dia sama. Dia semua kalau perumahan semua dia sebabnya apartmen tu dia salah satu guna tanah perumahan. So bubble dia kena duduk sekali. Okey baik Puan. Satu lagi. Satu lagi, bila kita dah semua kalakan setiap guna tanah yang ada dalam tu, dia ada kawasan yang macam ruang-ruang kecil. Maksudnya itu tak dilabelkan apa-apa. Maksudnya nak biarkan putih ke ataupun nak colour juga? Perumahan kecil maksudnya tak faham. Bukan kan? Yang saya tanya ni yang berkenaan benda lain. Maksudnya kan kita dah semua dah colourkan semua. Setiap sektor maksudnya komersial dah colourkan, perumahan dah colourkan. Semua dah colour. So kita nampak benda tu nampaklah bentuk tu tapi dia ada ruang-ruang warna putih. Maksudnya ada ruang kecil tu. Maksudnya macam mana cakap Okey, maksud saya dia tinggal ada kawasan kawasan kecil. Okey, tak saya share gambar rajah yang saya sketch. Okey, maksud saya yang kena dekat tu dia kalau ada pun dia punya ruang tu terlalu kecil. Nanti awak boleh tengok contoh yang saya send ni. Okey? Tengok. Dia tak boleh colour suka hati Puan? Colour suka hati tu maksud macam mana? Sebabnya dia ikut guna tanah kalau warna ni. Seingat saya macam saya nak letak setiap sekeliling tu warna hijau. Dia tak boleh macam tu. Dia kalau ni kena reservekan jalan dalam konsep kamu siap-siap dekat mana yang kamu nak masukkan elemen kawasan lapang. Okey baik Puan.
Okay, kejap saya forward. Okay, saya dah forward dalam grup. Okay, maksud saya cuba tengok dalam grup. Cuba tengok dalam grup. Okay, cuba refer dalam grup yang saya draw sikit tadi. Saya draftkan ni lah. Okay, katalah pecahan bubble-bubble ni. Kamu boleh, okay. Saya share lah ni gambar ni tak? Saya share screen. Okay, nampak Nampak puan. Okay. So, okay, bubble ni maksud saya ruang-ruang kosong yang tertinggal ada sikit saja. Maksudnya kalau macam contoh dekat bucu-bucu ni kan. Kalau boleh, dia ada sikit sajalah ruang. Sikit saja ruang. Yang boleh kamu tinggalkan. Jangan tinggal sampai besar, banyak sangat. Sikit je. Faham maksud saya? Maksudnya dia punya gap tu di antara bubble guna tanah tu sikit. Ni contoh kalau macam saya buat bertindan tu, yang tu janganlah ikut pula. Yang bertindan dengan jalan. Yang tu kamu ni lah. Yang tu saya sketch je. Nanti saya ikut warna betul-betul tu tak adalah saya bertindan dengan jalan tu. Faham? Okey, faham. Okay. Okay. Dia tak berapa kemas sangat. Janganlah ikut sangat saya punya ni. Sebabnya tadi saya buat sambil-sambil duk komen kamu punya bubble plan konsep tu. So kamu boleh buat lagi kemas daripada yang saya buat ni. Okay, cuma saya nak tunjukkan lah contoh. Kamu kena tunjukkan jalan sekitar tu. Okay, jalan sekitar. Itu jalan ilmu, jalan pendestrian dan jalan apa ni? Jalan Darul Aman tak silap saya ni. Jalan apa yang besar ni? Okay. Okay, saya ingatkan lagi sekali. Untuk kamu punya bubble, kamu tak boleh letak bersebelahan. Bila kamu yang kalau katalah guna tanah, kecuali dia dipisahkan dengan guna tanah ataupun perumahan. Guna tanah lain ataupun jalan. Kalau kata bawah ni rumah, atas pun rumah, so dia bubble dia kena sekali. Walaupun nanti dalam justifikasi kamu nak buat rumah yang berbeza. Sama juga macam komersial, sama juga macam industri. So kalau dia duduk bersebelahan, tanpa dipisahkan dengan guna tanah lain ataupun jalan raya, kamu perlu sekalikan dia punya bubble. Faham? Jelas Setakat ni jelas. Okay. Yang lain-lain jelas? Tadi siapa yang banyak sangat bubble tadi? Macam Aisyah. Pun banyak juga bubble tadi. Faham Aisyah? Faham. Faham Balkis okey? Faham? Okey puan. Faham. Okey. Apa lagi? Anis Akilah faham? Okey puan. Okey. Kalau faham semua, okay, hari Ahad ni kita akan buat presentation. Okay. So agak-agaknya okey tak? Boleh ni buat presentation pada hari Ahad? Ahad ni online ke face to face puan? Saya jangkakan saya nak buat face to face. Tapi saya tengah mencari ruang sepatutnya kita punya studio lokasinya dekat studio 1 dekat bawah dekat sebelah kantin Pak Said tu kan. Tapi sebabnya itulah. Saya cuba untuk arrange kalau kata dapat untuk kelas dekat atas ni. Saya nak buat kat atas ni lah. Tengok bergantung kepada keadaan nanti. Kalau okey, katakanlah okey ada ruang kita nak buat face to face pada hari Ahad ni.
So sila bawa semua masing-masing punya laptop sebab kita akan connect ke interaktif whiteboard. Masing-masing punya sebab saya tak nak pakai orang lain punya lah sebabnya nanti dia akan kecuali tiba-tiba pasang dekat interaktif whiteboard tu dia tak boleh dia tak support. So nanti baru kita minta sebab dia tak boleh, saya tak nak masuk pendrive sebab dia dia akan paparkan kamu punya PowerPoint tu dia bentuk PDF. Jadi saya minta semua bawa laptop lah. Dan juga ready juga extension. Beberapa tu bawa extension juga sebab takut nanti kan bateri dia tak ada elektrik ke apa. Tak ada elektrik pula, tak ada laptop tak ada bateri kan, jenuh. Tak boleh nak buat presentation. So pada hari Ahad ni siapa yang sihat, yang okey boleh datang, pastikan keadaan kesihatan kamu okey lah mengizinkan kamu untuk hadir. Kalau tak sihat tu tak apa, kita akan present secara online siapa yang tak sihat. Tak perlu datang. Okey? Boleh? Baik, Puan. Okey. So, Puan. ya? Akram dia ada askar sampai Sabtu petang. Askar Wataniah. Dia ada program. Oh, ya ke? Daripada hari Khamis malam sampai Sabtu petang. Sampai Sabtu petang. Dia tidur dekat poli, berkemah. Jadi takut waktu untuk dia buat tu takut nanti macam mana berterabur. Takut tak sempat. Betul okay. So tak apa. Kita Akram boleh present, nanti saya bagi masa lain lah waktu dia. Untuk dia present. Akram tak cakap, kenapa Akram tak cakap sendiri? Akram malu kan? Malu pula. Nanti Akram hantar kat saya surat tu tengok. So nanti Akram akan present kemudian lah. Okay? Okay, Puan. Okay. Puan. Ya? Pukul berapa Puan? Pukul 8 ke pukul 9? Pukul 9 lah. Okay, untuk presentation nanti saya tetapkan masa seorang hanya saya peruntukkan masa dalam 6 minit saja untuk present. Betul sesi nanti saya akan tanya soalan, sesi jawab sikit. Kamu present, method kamu present, kamu bukan baca kamu punya slide setiap satu Saya nak kamu rumuskan je. Kaedah untuk present. Rumuskan setiap tu, bukan baca setiap satu benda apa yang kamu masukkan dalam PowerPoint. So kita bila dah cukup 6 minit tu kita akan cut lah. So apa benda yang kamu tak sempat nak cakapkan tu kita akan minta kamu stop dan kita akan nilai waktu 6 minit tu saja. Okay? Tak perlu panjang-panjang. Ringkaskan nanti Boleh Boleh Puan. Okay. Boleh Puan. Najatul Faika boleh? Mana Najatul Faika ni? Boleh Puan. Ya. Okey, Adriana boleh? Boleh Puan. Okey. So, Sarabut boleh? Boleh Puan. Boleh Okey. Siapa lagi? Arif tak ada, memang tak datang hari ni? Tak sihat tu Puan. Tak sihat. Okey. Okey, so hari Ahad ni kita buat presentation pada pukul 9. Okey? So makan siap-siap lah. Okey? Baik Puan. Okey. Bye Puan. Okey, sebelum habis, hari ni yang tak datang Arif seorang je. Arif dengan Azhar Arif dengan Azhar.
Yang lain semua datang semua Ya, hadir. Puan. Ya, Puan. Semua hadir. Ya. Apa dia? Arif ada. Kenapa tumpang Faris? Tadi saya panggil tak ada pun. Sihat ke tak? Kenapa? Demam ke apa? Okay, dah siap belum plan konsep? Bagian B. Draft. Tak buat lagi. Okay. Okay, tak apa. Kita jumpa pada hari Ahad nanti. So kalau tak sihat ke apa nanti kita, kalau siapa yang tak sihat tak perlu hadir kita akan buat presentation online untuk yang tak sihat. Okay, baik. Okay. Tapi kena maklumkan saya maklumkan saya pagi sebab presentation pada pukul 9. So maklumkan saya pada pukul 8 tu saya siap. Siapa yang tak dapat hadir. Okay? Saya tak nak nanti masa present baru nak beritahu saya tak nak. Okay? Okay, so untuk tadi soalan berkenaan tentang folio A bagi masa sampai bila. Tadi saya janji nak bagi tahu Najatul Faikal tanya sampai bila ni masa diberi untuk last sampai pukul berapa nak submit folio A. So saya bagi masa hari ni hari Rabu kan? Ya, Puan. Okay. So hari ni Rabu saya bagi masa sampai pagi esok. Saya akan tutup link. Okay? So saya bagi. So pagi esok sebelum pukul 8. Kamu ada kelas kan esok kan? Nanti dalam pukul 8 lebih tu saya akan tutup lah link tu. Okay, baik Puan. Terima kasih Puan. Okay, sama. Kalau kata kamu nak baiki lagi untuk folio A tu boleh lagi ada masa Okay, baik Puan. Okay, tapi bila saya dah tutup saya tak terima dah lah siapa yang terlambat submit tu. Okay? Kecuali dia bagi tahu kat saya alasan yang kukuh sebelum saya tutup link tersebut. Okay. Ada apa soalan lagi? Lain? Buat setakat ni tak ada. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita jumpa pada hari Ahad untuk presentation insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Baik Puan. Terima kasih Puan. Baik Puan. Bye-bye. Sama-sama Puan.